قال مصنف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما ألق وختم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Pada hari ini kita sambung balik muzakarah kitab Sirajul Huda. Kita berhenti hari itu muka surat 22 ke atau 23? 22 bawah. Baik. Kitab Jawi muka surat 22, kitab Rumi muka surat 75. Baik. 8 baris pada bawah. Kita ulang sikit. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Muka surat 22, 8 baris daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan barang siapa mengiktikadkan bahawa tiada berbekas, yakni tiada mengubah sesuatu bagi sesuatu daripada segala sebab yang tersebut, dan hanyalah yang berbekas itu Allah Ta'ala. Baik. Tetapi antara segala sebab dan segala musabab berlaziman yang dibangsakan bagi akal, yakni bila ada api, umpamanya nescaya didapatkan akan hangus, maka iaitu i'tikad, iaitu pegangan atau pemahaman, iaitulah pahaman orang jahil. Baik, apa yang kita bincang? Wahdaniyah Allah Ta'ala, asa pada zat diri Allah Ta'ala tu asa, tak berbilang. Asa pada sifat dan asa pada perbuatan. Jadi kita duk bincang lah ni asa pada perbuatan. Macam mana? Semua yang jadi di atas muka bumi ni, sama ada hak jadi dah ataupun hak la ni dan lagi akan datang, Allah Ta'ala yang menjadikan. Baik, itu i'tikad kita. Sama ada perbuatan itu perbuatan ikhtiari ataupun ikhtirari, yang bangsa kita pilih ataupun yang kita tak pilih, semua Allah Ta'ala yang menjadikan. Kita ni hanyalah ikhtiar dan usaha, ada sabab musabab. Macam mana? Contoh, kita ni lapar, maka kita makan. Makan tu orang panggil ikhtiar usaha. Yang mengenyangkan kita bukan makan, tetapi pada hakikatnya Allah Ta'ala. Tu wajib kita beriman. Tu wajib kita beriman. Maka di wahdaniyah pada af'al ini, dia keluar beberapa pahaman. Yang pertama, pahaman qadariyah itu berdosa. Macam mana pahaman qadariyah? Ini ramai yang berlaku daripada masyarakat yang tak belajar akidah. Tentu dah dia pegang macam tu. Macam mana? Lapar makan, yang mengenyangkan tu kuwah yang ada pada makanan, kekuatan yang ada pada makanan. Kenyang. Pada ketika tu i'tikad macam tu berdosa. Berdosa. Pasal apa? Pada hakikat yang mengenyangkan tu Allah yang bagi. Yang mengubahkan satu kepada suatu Allah Ta'ala, berdasarkan kepada nas, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka pahaman qadariyah tu berdosa. Maka ubat, power ubat yang melegakan kita berdosa.
maka tak jadi kufur lagi pada pendapat yang muktamad, kerana dia i'tikad kuwah yang ada pada ubat tu Allah buat. Tu tak kufur. Tu yang tak jadi kufur. Ataupun kuwah yang ada pada nasi mengenyangkan, berdosa i'tikad lagu tu. I'tikad macam tu orang namakan i'tikad qadariyah, fasik lagi mubtadi'. Mereka-reka dalam akidah, na'udzubillah. Maknanya dia faham sendiri dia, tak ikut kehendak syarak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia i'tikad memang Allah buat, tetapi mesti berlazim-laziman sebab dan musabab itu. Nak kenyang, kena makan. Kalau tak makan, tak kenyang. Apa pula i'tikad tu? Maka pahaman yang macam tu pahaman orang yang jahil. Tu jahil. Dia kata, tak makan mana boleh kenyang. Mesti berlaziman. I'tikad seumpama tu i'tikad golongan yang jahil tentang akidah. Maknanya berdosa. Pasal apa? Dia kata mesti berlazim-laziman. Macam mana? Macam apabila api tentu menghanguskan. Apabila makan tentu kenyang. Memanglah adat macam tu, secara adat. Tetapi benda adat boleh menyalahi akal kita, boleh menyalahi. Ada orang yang makan tak kenyang, ada yang makan tak kenyang, dan ada yang tak makan Allah Ta'ala bagi kenyang. Boleh. Tu kuasa Allah Ta'ala. Tu kuasa Allah Ta'ala. Ada api yang tak menghanguskan, seperti Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud dan Azar. Nabi Ibrahim tak terbakar, Allah Ta'ala pelihara. Berlaku di kota Babylon di Iraq. Kemudian apabila tak terbakar, Nabi Ibrahim berhijrah ke negeri Palestin. Jadi benda-benda yang macam ni hanyalah asbab musabab yang menjadikan Allah semata-mata. Tu wajib kita kena i'tikad. Wajib kita kena i'tikad lagu tu. Jadi tak mesti berlaziman, tak mesti. Boleh menyalahi. Baik. Maka orang yang i'tikad benda yang mesti berlazim-laziman tu, iaitu jahil dengan hakikat hukum. Dia tukar antara hukum adat dengan hukum akal. Dia tukar. Maka barangkali ditarikkan akan dia, yakni membawa jahil tu oleh jahilnya kepada kufur. Kadang-kadang i'tikad yang macam ni boleh menjadi kufur. Bila? Kerana terkadang dengan menarik, yakni membawa akan dia, akan seorang yang jahil itu oleh jahilnya kepada mengingkarkan segala perkara yang mencarikan bagi adat. Kadang-kadang perkara hak mencarikan adat seperti mukjizat, takut dia ingkar. Apabila ingkar mukjizat, membawa kepada kufur. Na'udzubillah. Macam mana? Takkan Nabi boleh belah bulan? Orang biasa tak boleh. Tetapi Rasul Allah Ta'ala izinkan. Kalau Allah Ta'ala izinkan, boleh. Takkan ayak dalam tangan Nabi ni boleh keluar sehingga boleh minum 1,200 orang? Takkanlah macam tu. Takkanlah binatang boleh bercakap dengan Nabi. Dia ingkar benda macam tu. Padahal hak tu mustahil adat, harus pada akal. Adat tak mungkin bagi orang biasa, tapi akal boleh terima belaka kalau Allah Ta'ala nak. Jadi orang yang mengiktikad berlazim-laziman asbab musabab tu jahil. Terkadang jahil tu boleh membawa kepada kufur. Bila? Apabila mengingkarkan perkara-perkara yang mencarikan adat, seperti mengingkarkan mukjizat.
Ini berlaku dalam masyarakat kita. 2-3 bulan lepas orang telefon Ustaz Wadi Anwar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa? Dia kata, Ustaz, saya nak minta tolong sikit. Ustaz Wadi Anwar kata, minta tolong apa? Boleh tak Ustaz ajak Islam hak sebetul-betul, hak sebenar-benar Islam? Ustaz kata nak ajak mana lagi? Dia kata, tak lah yang Ustaz duk cerita batu nak naik langit. Tu mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan. Pokok cakap dengan Nabi, dia tak terima. Pasal apa? Oleh kerana jahil. Itulah. Apabila jahil, takut mengingkarkan perkara-perkara mukjizat, boleh membawa menjadi kufur. Na'udzubillah. Sedangkan mukjizat itu sabit bagi Rasul. Rasul kita dan Rasul-Rasul yang lain alaihimussalatu wassalam. Bukan kata Rasul kepada awliya ulama, terkadangnya Allah Ta'ala menganugerahkan karamah, perkara yang mencarikan adat. Orang tak boleh buat, tapi Allah Ta'ala kurniakan kepada wali-wali, kepada ulama-ulama, orang yang soleh, orang yang betul hati dia, Allah Ta'ala kurnia karamah. Macam Tok Saleh rahimahullahu ta'ala, bomba cari 2-3 hari orang mati lemah, tak jumpa dalam sungai Jenia. Dia tutup gurupi, baca-baca doa, muih-muih, percik-percik ayat. Ayat hak dia jampi, ayat-ayat hak yang dia baca, ayat Al-Quran dan seumpamanya tu. Tak dan buat nak pi ke tepi, timbul mayat. Bomba cari tak jumpa. Tok gurupi muih-muih, mayat naik. Itu orang panggil karamah. Yang mana seluruh apa yang Allah Ta'ala, makhluk Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala buat kepada awliya, kepada ulama, kepada orang yang siddiq ni, Allah Ta'ala kurniakan karamah. Itu di antara salah satu contoh. Tok guru pun tak biasa duk cerita ke orang. Karamah ni adalah anugerah, yang mana anugerah karamah ni dia aurah. Aurah wajib ditutup. Tak boleh cerita ke orang. Orang lah duk cerita benda tu. Masa dia hidup, dia tak pernah duk cerita ke orang. Cerita apa benda-benda lagu tu. Itu hak Allah Ta'ala bagi, bukan hak dia. Banyak lagi. Itu baru ulama. Lebih-lebih lagi Rasul alaihimussalatu wassalam. Lebih-lebih lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis. Banyaklah karamah-karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada ulama-ulama yang terdahulu. Macam mana? Kita beli buku sejarah ulama negeri Kedah. Ada jual di muzium yang ditulis oleh Persatuan Sejarah Kedah, Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah, tentang ulama siri yang pertama. Di situ dia cerita karamah Tok Guru Haji Makrubat Cegang Penang. Apa karamah dia? Di antara dia, kepala penyamun tu bertaubat di atas tangan dia. Dulu ni dia ada seorang penyamun yang masyhur, namanya Panema Nayan. Sebut Panema Nayan orang takut. Satu hari dia nak pergi merompak sama Tok U. Assalamualaikum. Tok U jawab, Waalaikumsalam. Siapa dia? Panema Nayan. Oh, Tok U tahu dah, ni penyamun ni. Dia berani. Naik dia dah, naik. Dia tak makan nasi lu. Kebetulan lu ada di depan. Bawa main hidang dalam. Dalam hidang tu ada gulai, ada banyak lagi lah lauk. Di antaranya cabai dan paku, spirin. Ada tulis dalam sejarah negeri Kedah. Jadi dia Tok Guru Haji Makrubat ni, Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu, kelebihan yang mana boleh melembutkan besi. Dia cicah, dia ambil paku, dia cicah-cicah, dia tokak prak. Mana mana yang kata kalau besi pun dia tokak, kalau aku ni mampu maka dia bertaubat. Lepas tu dia kata, Tok Guru,
saya tak mau dah jadi jahat. Jadi anak murid lah, belajar dengan tok guru pula. Tu orang panggil karamah. Kita ke tak leh lagu tu. Allah Ta'ala kurnia, tu baru ulama. Lebih-lebih lagi kepada aulia. Kepada aulia. Begitu juga hak kita pergi Surabaya, Sunat Ampel, ada anak murid dia, Mbah Bolong. Lepas tu ada anak murid dia lagi, saya lupa nama dia. Dia ni buat masjid, orang petikai. Dia kata, kiblat ni tak betul. Kiblat tak kena. Maka takdir Allah Ta'ala, di mihrab masjid tu dia ada bulat. Dulu ni orang buat bulat kat mihrab. Masjid-masjid lama tu dia ada bulat. Dia boleh macam boleh suara muka nampak benda luar. Orang hak petikai tu, dia kata, mai tengok ke lubang tu. Apabila dia tengok ni, Allah Ta'ala buka kepada dia, nampak terus Kaabah. Dia kata betul memang tepat. Jadi hak orang petikai tu pun diam. Ini orang panggil karamah. Itu baru kepada ulama, lebih-lebih lagi kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi perkara yang pada adatnya boleh akal kita menyalahi benda adat tu. Macam kalau tak makan, Allah Ta'ala nak bagi kenyang, boleh. Kalau orang makan, kalau Allah Ta'ala tak bagi kenyang pun boleh. Itu wajib kita kena pegang macam tu. Allah Ta'ala kuasa apa sahaja. Baik. Dan barangkali ditarikkan. Baik. Begitu juga karamah diceritakan dalam buku sejarah ulama Kedah tu juga. Karamah Tok Guru Haji Sulong Jeniang. Tok Haji Sulong Jeniang. Tok mentua saya tu anak susu dia. Baik. Apa karamah dia? Orang nak masuk rumah, curilah, bahasa kita panggil kawang. Pencuri nak masuk rumah, dia tak boleh keluar. Duk guling atas tanah. Lepas tu Tok Umar, buat apa ni? Dia kata, Tok saya nak keluar tak boleh. Pasal apa? Saya nak masuk mencuri, nak keluar tak boleh. Tu karamah dia. Kadang-kadang kalau orang pencuri ni nak main buat jahat, percakapan dia tu nampak macam keluar api mulut dia tu. Dia tulis dalam sejarah negeri Kedah, sejarah ulama negeri Kedah. Lepas tu dia syarat ilmu tu, dia tak boleh menyakiti. Maknanya nanti hang jangan buat dah, tobat. Kata tak boleh, jangan buat dah. Maka hang nak curi itu pun oleh kerana Tok Guru ni Allah Ta'ala kurniakan karamah, nasihat dia, jangan buat dah, tobat, tak jadi jahat dah. Tak jadi jahat dah. Banyak lagi lah kalau kita nak cerita karamah-karamah para ulama negeri Kedah ni. Hak negeri Kedah ni pun tak larat kita nak cerita. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Pasal apa? Hati mereka tu tauhidkan betul-betul, hati mereka tu bersih dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala anugerahkan kemuliaan bagi mereka. Jadi bagi mereka ni, benda-benda macam tu dia tak berapa mau sangat. Pasal apa? Takut timbul perasaan hati menjadi kot lain. Jadi benda tu depa katuk, depa tak mau. Kalau boleh depa tak mau. Tapi Allah bagi. Baik, kita tengok lagi. Kerana menjadi kufur kerana terkadang, 5 baris pada bawah, terkadang dengan menarik akan seseorang oleh jahilnya itu kepada mengingkarkan segala perkara yang mencarikan adat.
Seperti mukjizat anbiya, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Perkara yang mencarikan adat yakni kebiasaan. Pelik. Seperti mukjizat segala nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau engkar benda tu boleh membawa menjadi kufur. Na'udzubillah. Dan seperti dan terkadang menjadi kufur oleh kerana engkar bangkit segala tubuh kemudian daripada hancur, yakni tubuh kita setelah binasa badan kita. Dia kata takkan kita mati nak hidup balik. Jadi adat orang mati tak hidup dah jasad tu, tetapi Allah Ta'ala janji semua ni akan dibangkitkan kembali setelah daripada mati, maka wajib kita beriman. Walaupun benda tu pada adat tak mungkin, tetapi oleh kerana janji Allah Ta'ala wajib kita beriman. Maka wajib kita beriman. Habis. Maka tiada yang lepas daripada susah, yakni susah akhirat, azab, melainkan orang yang mengiktikadkan bahawa tiada berbekas, yakni tiada mengubah bagi sesuatu daripada segala sebab yang tersebut itu. Hak ni iktikad nak bagi lepas, nak bagi selamat. Iktikad hak ni baru kena. Hak dua tadi salah. Hak pertama iktikad quwwah, power sesuatu hak Allah buat kat benda tu mengubah, seperti power quwwah nasi mengenyangkan. I'tiqad quwwah fasik, berdosa. Salah i'tiqad lagu tu. Yang kedua, dia kata semua Allah buat tapi mesti berlazim-laziman. Jahil orang panggil. Nak kenyang kena makan, kalau tak makan nak kenyang main mana? Jahil. Dan terkadang jahil tu boleh menjadi kufur. Bila? Apabila mengingkarkan perkara-perkara mukjizat, ataupun mengingkarkan perkara-perkara yang adatnya tak boleh, tapi akal boleh menyalahi, dia ingkar. Kes ni hak Tok Saleh kelai dengan Tok Imam. Tok Imam tua disik dulu ni. Dia balik pada Mekah. Cerita banyak kali dah. Apabila balik pada Mekah, kenuri Maulid Rasul, pilah bersiang daging di masjid. Siang daging. Tok Imam tanya Tok Syak, Tok Syak, semalam ni orang mati, dia pergi tanam dalam kubur tu, dia habaq kat Tok Syak tak? Dia kata saya tak tahu apa. Tok Syak kata. Lepas tu dia ambil kunci mana? Kunci dah duduk kat Tok Syak. Tok Syak kata kunci tak tahu. Tok Syak kata, dia kata kalau tak ada kunci takkan nak boleh buka. Dia kata ni orang Melayu duk percaya benda pelik-pelik. Duk oi Saleh. Masa tu baru balik Mekah tahun 1964. Masa tu muda lah. Duk tengah cengeng. Kelai tu bukan pasal apa, warna lain-lain. Masa tu hak ni warna lain, hak ni warna lain. Kelai tu cakap silap sikit ya, kita nak pangkah. Tok Saleh kata Tok Imam tak boleh cakap lagu tu. Dia kata ni duk percaya hantu, duk percaya apa? Tok Saleh kata Tok Imam, kalau Tok Imam tak percaya hantu, tak percaya iblis, tu duk baca auzubillah minasyaitonirrajim apa? Panas lagi. Dia kata kalau panas, baca-baca tepuk pi ambil duit bank. Tok Saleh kata tak boleh cakap lagu tu. Nak buka kunci bukan tentu kena ada kunci. Hak tu adat. Dalam duk bersiang daging tu nak mengajar akidah.
Lepas tu kelai lah kali. Tok Saleh kata, Tok Imam ni jahil, kena mengaji lain. Boleh jadi imam tu kerana boleh tauliah jadi imam tu baru betul Fatihah. I'tikad tak betul lagi. Tok Imam jahil kena mengaji lain. Kelai sampai mati. Lalah kali dekat-dekat dia nak meninggal dunia, dia wasiat kat anak dia. Dia kata kalau ayah mati, suruh Tok Saleh jadi imam sembahyang mayat. Matilah Tok Imam tu, pagi-pagi lagi Tok Guru kata anak dia mai. Dia kata, Tok Guru saya anak Tok Imam. Dia wasiat apabila dia mati, dia suruh Tok Guru jadi imam dia, mayat-mayat. Tok Saleh kata, sungguh ke pakmu dengan aku ni kelih hangit? Sungguh ke? Dia kata, sungguh Tok Guru. Tu Tok Saleh kata, orang ni apabila nak mati, terkadangnya Allah Ta'ala buka kepada perkara yang betul. Alhamdulillah, dia nampak hak kebenaran tu, dia terima. Maka Tok Guru pun pilah sembahyang mayat dia. Baik. Jadi perkara tu perkara adat. Adat boleh menyalahi akal. Akal boleh menyalahi adat. Akal boleh menyalahi adat. Macam mana? Contoh, kunci pintu Kaabah tu kalau kita pi pulas tak buka. Siapa dia yang boleh buka? Hanya satu keturunan, iaitulah Bani Syuaibah. Kerana Nabi berdoa, keturunan ni lah yang boleh jaga. Pasal apa? Kerana zaman tu Nabi minta kunci, suruh sahabat pergi minta. Dia kata, ya Rasulullah suruh kami minta kunci kat hang. Dia kata tak boleh. Hantar sahabat lain pergi, tak boleh. Tu amanah tu. Jadi Nabi kata keturunan ni saja yang layak pegang kunci Kaabah sampai kelak. Begitu juga makam Nabi. Yang jaga makam Nabi ni, hak duk sapu sampah kot dalam tu, iaitulah puak Habsyi, puak kulit hitam sampai kelak. Sampai kelak orang yang jaga makam Nabi yang sapu sampah ni puak Habsyi. Habis pak mati anak, anak mati cucu, cucu mati cicit, sampai kelak. Sampai kelak. Dan depa ni berpegang dengan kuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang kita pegang. Dia tak turut Saudi. Tapi Saudi kena bagi jawatan tu kepada mereka kerana ini adalah yang diwarisi daripada dulu lagi, tak tukar. Tak tukar pada dulu. Habis tu. Tu benda-benda secara adat. Kalau kunci semualah boleh buka dah. Tok Saleh cerita, ada zaman tu raja buka, pulah tak boleh buka. Mai keturunan hak pegang kunci ni perak buka terus. Tu kalau adat kunci semua boleh buka. Tak tentu macam tu. Tak tentu macam tu. Akal boleh menyalahi. Tapi adatnya begitulah. Kalau kunci boleh buka lah, tapi akal boleh menyalahi. Kalau Allah Ta'ala izin boleh, kalau Allah Ta'ala tak izin tak boleh. Gitu. Maka tiada yang lepas daripada susah, yakni azab akhirat, melainkan yang lepas, yang selamat, orang yang mengiktikadkan, yakni orang-orang yang mengiktikad, yakni iktikad Ahlus Sunnah. Ni iktikad yang selamat. Macam mana? Tiada berbekah, yakni tiada mengubah bagi suatu sebab adat daripada segala sebab yang tersebut itu. Tak ada benda yang mengubah melainkan Allah yang ubah. Gitu. Walaupun hak kita nak, kita pilih, kita buat, kalau Allah Ta'ala bagi jadi, kalau Allah Ta'ala tak bagi tak jadi. Tu wajib kita i'tikad. Dan tiada berlazim-laziman, tak mesti berlazim-laziman, sebab musabab tu. Kadang kalau kita makan, kalau Allah Ta'ala tak bagi kenyang boleh. Kalau kita tak makan, Allah Ta'ala nak bagi kenyang boleh. Tiada berlazim-laziman antara segala sebab.
dan segala musabbab. Seperti i'tikad bahawa sah ketinggalan sebab daripada musabbab. Boleh menyalahi kalau kita tak ambil sebab Allah Ta'ala nak bagi. Macam kalau kita tak makan Allah Ta'ala nak bagi kenyang, boleh. Kalau kita ambil sebab, kalau Allah Ta'ala tak bagi kenyang, boleh. Itu contoh. Tapi maqam kita ni maqam asbab. Dapat makan lah. Tapi i'tikad bukan makanan mengenyang, Allah mengenyangkan kita. Tu selamat. Tu selamat. Baik. Dan ketinggalan musabab daripada sebab. Ketinggalan musabab bekah. Tak ada bekah daripada sebab. Contohnya tak menghanguskan api itu. Api itu tak menghanguskan. Boleh kalau Allah Ta'ala nak buat? Boleh. Kalau Allah Ta'ala tak buat api, benda lain, boleh juga. Kalau Allah Ta'ala nak bagi hangus, boleh. Minta maaf kemarin saya tak mai oleh kerana tak dan balik pada Melaka. Sampai pun lewat dah. Maka takdir Allah Ta'ala apabila pergi maulid di Darul Muhibbin. Ni pun kita cerita untuk kita ni ambil pengajaran. Seorang ni almarhum Datuk Minhat, nama dia. Dia main bersahabat maulid di Masjid Sultanah ni dengan anak-anak dia. Dia selalu main sebah rombongan melawat pondok-pondok setiap tahun. Jadi dalam majlis itu adalah duk cerita wali ni, ulama ni jadi wali, kebesaran kemuliaan dia sehingga kan kadang-kadang seperti seorang ulama ni Ibnu Madian, dia mencetakkan 12,000 orang aulia, ulama dan wali. Lepas tu makit seorang lagi berucap di akhir, iaitulah Ustaz Hafiz Jenderam. Dia kata kita tak payah ambil lah ulama yang besar-besar yang mencetakkan wali-wali tu, cerita panjang, cerita payah. Dia kata kita ambil Datuk Mihat ni. Dia ada 4 orang anak, 4 ustaz, 4 ustazah. Nah. 3 lelaki, seorang perempuan, 3 ustaz, seorang ustazah. Macam mana dia buat? Cengeng. Nah. Kalau pergi jumpa tu, dia heret semua pada kecil sampai ke besar. Tu Ustaz Hafiz kata, kita ni terkadang para pendakwah sekalipun terkadang berjaya dakwah orang tetapi keluarga belum. Ambil iktibar macam tu. Macam mana? Kita heret anak-anak kita pergi jumpa ulama, duduk dalam majlis ulama, duduk dalam majlis ilmu. Dengan berkat mereka tengok ulama, dengan berkat dapat doa dalam majlis ulama, moga-moga anak kita pun jadi baik, jadi soleh, jadi orang yang bertakwa, insya-Allah. Maka kita pesan dekat anak-anak kita, pesan dekat cucu-cucu kita. Habis tak ada, seminggu sekali pergi majlis ilmu. Dan pergi tu pula bawa anak juga, supaya dia tengok muka ulama, ulama tengok muka dia, ulama doa dekat anak tu. Anak tu duduk ingat nanti, dulu ni aku duduk dengan ulama. Moga-moga dengan berkat-berkat macam itulah anak kita jadi elok. Jadi Datuk Minhat tu orang susah. Mula-mula ngajak dalam rumah Quran. Dah orang ramai, ngajak dia buat turun bumbung, ngajak pula di anjung dia. Habis tu pula ada tanah sikit. Lepas tu pula takdir Allah Ta'ala, ni sebelum dia mati dia buat bangunan 3 tingkat 3 juta. Dia ambil duit mana? Allah bagi. Allah anugerahkanlah hati-hati orang infak sana sini. Dan apabila dia mati, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi anak-anak itulah yang mewarisi. Dia kata cuba tengok, kalaulah orang awam mati, rumah buruk pun dia jual. Pasal dia kata aku payah nak jaga, jual orang. Tapi ni hak 3 juta pun dia tak jual, pasal ini amanah. Itu pentingnya iman, pentingnya makrifah. Maka
kita berdoalah supaya anak cucu kita ni jadi ulama ataupun jadi orang soleh, orang yang siddiq, orang yang benar. Nak jadi pula orang yang benar, cucu cicit kita ni kena belajar cara hak ulama susun. Baru ni saya pergi ke Matin, Ustaz Yu panggil hari hak minggu lepas. Hak minggu baru ni pergi Melaka. Hak yang sebelum tu Ustaz Yu panggil pergi ke Matin. Dia kata tolong Ustaz. Pasal apa? Budak-budak ni kerja nak hafal Quran ni. Kita ajak tauhid, fiqh, tasawuf, lemah semangat nak mengaji. Sedangkan hak hafal Quran ni bukan wajib. Hak wajib tu kena agama, fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Saya kata alhamdulillah, kerana berkat ustaz duduk dengan ulama, maka Allah Ta'ala bagi ustaz faham betul-betul nak bagi jadi orang. Alhamdulillah. Maka takdir Allah dia sakit 2 tahun. Apabila dia sakit 2 tahun, ustaz-ustaz yang duk ajak tahfiz ni, dia tukar sistem lah, nak buat cara kepala mereka lah. Masa Ustaz Yu ada, mereka tak berani, dia cengih. Apabila dia sakit, dia tak boleh urus mati, takdir Allah Ta'ala, ustaz-ustaz ni ubah, ikut kepala sendiri. Maka lah ni alhamdulillah dia lega dah, dan dia dapati benda-benda yang macam ni mesti diambil berat. Nah, atau dia kata apabila ada perhimpunan-perhimpunan tahfiz mesti kena bercakap. Apa dia? Jangan bagi anak murid kita hafal saja Quran. Kena belajar tauhid sama, kena belajar fiqh sama, kena belajar tasawuf sama. Barulah Quran tu depa boleh jaga. Kalau tak, dia ikut dan dia. Nauzubillah. Itu sistem yang kita kena ikut. Tu Pak Sumit Bacuk Kelantan, dia kata orang dulu hafal Quran, dia ada pagar dia. Apa dia pagar dia? Ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Karena Quran tu permata. Apabila ada Quran dipagar oleh ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak, maka terjagalah Quran tu. Jagalah Quran tu. Itulah kalau nak hantar anak-anak pergi mengaji tahfiz, ataupun kita nak hantar pergi ke pondok, tanya dulu guru-guru kita, di mana yang sesuai. Kerana lah ni, hak tak pondok, tak mengaji pondok pun buka pondok. Hak tak mengaji tahfiz, buka tahfiz. Jadi nak awak keluar murid lagu mana? Nah, maka kita kena tanya ahli dia, hak mana pondok hak betul boleh belajar, hak mana tahfiz yang betul-betul boleh belajar. Ghatih tahfiz dalam negeri Kedah, ghatih tahfiz di setiap negeri. Tapi berapa orang yang keluar sebagai hufaz yang berjaya? Ni kita kena fikir. Kerana kita nak anak cucu kita jadi orang. Kita nak anak cucu kita tu jadi orang yang berjaya. Itu kita kena berhati-hati dalam buat keputusan. Jangan sekali-kali kita tengok masyhur. Oh, tengok ni viral ni, masyhur ni, hantar. Duk berapa tahun dah? 4. Berapa juzuk? Baru 3. Loh, 3 tahun 4 juzuk. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Nah. Paling tak ada 3 tahun tu 30 juzuk. Kalau lemap sangat 5 tahun cukup lah. Kalau tak boleh, tak boleh dah. Kena tukar bidang dia kepada kita. Duk gagah apa lagi? Kerana bukan semua boleh hafal. Hafal ni payah. Nah. Tu kita kena tengok betul-betul macam mana sistem, macam mana yang dikatakan macam mana ulama menyusun, ulama-ulama dulu menyusun supaya menjadi orang tu alim, orang tu sebagai hufaz yang benar-benar memahami agama. Macam mana sistem dia? Nah, macam tu. Baik. Maka kita kena cari ahli dia. Macam dia ialah hafal beberapa tahun, lepas hafal tu kena mengaji pula. Semua 10 tahun. Hafal pun hafal, mengaji kitab pun habis semua. Dia macam tu.
Ni kadang-kadang hafal, lepas tu pergi mengajar. Apabila mengajar, orang tanya fiqh, dia tak ada jawab fiqh, dia jawab ikut dan. Dia jawab ikut dan dia. Dia kata pendapat saya, kalau dia kira pendapat yang mudah. Selera habis orang. Dia kena kira kitab. Nah, kitab mana ambil? Ulama mana yang kata? Nah. Baik. Maka tiada yang lepas daripada susah iaitu azab akhirat melainkan orang yang mengiktikadkan bahawa tiada berbekas bagi suatu daripada sebab yang tersebut itu. Semua ni yang bagi Allah Ta'ala. Walaupun kita makan yang bagi Allah Ta'ala, walaupun kita tulis yang bagi izin kita tulis ni Allah Ta'ala, walaupun kita buat sesuatu yang bagi itu Allah Ta'ala, tu wajib kita beriman. Dan tiada berlazim-laziman antara sebab dengan segala musabab. Sebab seperti api dan musabab seperti hangus, tak berlaziman. Kalau ada api Allah Ta'ala tak mau bagi hangus, boleh. Kemarin saya ziarah, kemarin dulu hari Sabtu malam Ahad, saya ziarah seorang ulama di Melaka, tepi pantai. Nama tempat dia saya lupa. Apa? Benda pelik-pelik saja Allah bagi kat dia. Dia ulama, mengaji di Mesir, mengaji di Jawa, mengaji di Malaysia, alim. Sebelum dia nak mengajar, dia suluk 10 tahun. Lepas tu Allah Ta'ala bagi hak pelik-pelik kat dia. Allah Ta'ala bagi kat dia. Macam mana? Ada seorang orang Singapura, dia ni Kristian. Dia ni menghimpun barang-barang antik. Takdir Allah Ta'ala, ada satu Quran ni lama. Kemudian Tok Nek dia tu wasiat, Quran ni jangan dijual. Ini adalah warisan keluarga kita. Kerana Quran tu ditulis dengan tulisan tangan dan kertas dia daripada kulit kayu. Tulis tu pula dengan warna emas. Semua tulis dengan warna emas. 4 orang yang tulis. Maka takdir Allah Ta'ala, hak orang yang warisi, hak cucu cicit ni pergi jual Quran ni. Harga dia $2,000, $20,000, $20,000 bersamaan dengan 80,000 duit Malaysia. Maka Kristian ni beli. Takdir Allah Ta'ala, hak wali tulis Quran ni mai dalam mimpi Kristian tu. Hang bukan Islam, hang tak boleh pegang Quran ni. Kalau hang pegang juga, sebulan lagi hang mati. Dalam mimpi tu dia tanya, lepas tu nak buat macam mana? Aku beli dah. Dia kata hang kena pi di Melaka, di kampung ni, nama orang hang nak kena bagi ni orang ni, muka dia nampak macam ni. Maka dia pergi cari sebulan, keliling nak cari lagu mana, bukan mudah. Tanya orang tu, tanya orang ni, takdirnya jumpa tu bagi kat dia. Dia kata dia mimpi macam ni, Quran ni kena serah kat Tuhan. Dia terima, alhamdulillah. Dia kata hang nampak dah kan kemuliaan, kebesaran, keagungan Islam. Dia kata ya. Kalau lagu tu tunggu apa lagi masuk Islam. Dia masuk Islam. Dia minum kopi, dia kata saya nak balik. Dia kata pasal apa kalut sangat? Saya nak buat isteri, anak-anak semua. Esok saya main lain. Semua Islam. Dia tunjuk Quran. Ada setengah meja ni. Buka. Warna emas belakang. Tulisan tu dengan warna emas. Itu satu. Yang kedua, Quran kulit macam tu juga daripada India. Yang ketiga, Quran tsunami yang mai daripada Aceh tu tenggelam, rumah dia tepi laut. Mai dekat rumah dia kulit macam tu juga. 3 tu kulit sama. Ratus tahun lah umur dia. Yang peliknya, kulit tak basah, depan tak basah, belakang tak basah, yang basah tengah ya. Tu pun masih
masih boleh dilihat lagi tulisan tu, tak boleh baca lagi. Takdir Allah Ta'ala, dia kata dia nak guna duit, dia susah. Dia kata aku nak jual Quran hak tsunami ni, nak jual, nak guna duit. Takdirnya orang yang tulis Quran tu main dalam mimpi dia. Dia kata kamu jangan jual Quran ni, aku yang tulis. Dan Quran ni banyak rahsia dia. Dia kata lepas tu dia simpan, takut lah. Pelik-pelik. Benda pelik. Allah bagi. Kalau fikir macam mana? Macam tu. Dia buka, dia kata ni ada seorang mai bagi dekat dia kelambu Syekh Abdul Qadir Jalani, kelambu maqam. Memang betul. Apabila dia buka, dia kata tahu tak ni kelambu maqam siapa? Saya tengok kelambu ni ada satu di Jenderam, dan macam tu juga hak dia pegang. Saya kata ni maqam Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia kata betul. Satu kelambu tu, bukan kata kerak-kerak dah. Dia buka lagi, ni kiswah Nabi. Dia kata aku pergi ke Madinah 3 hari, masa tu duduk di Mesir, tak ada duit. Orang-orang pakai nak pergi haji, kawan-kawan tulis surat kat mak, teringin nak pergi haji, mak kirim duit. Kirim tu cukup-cukup tambang, duit tak ada. Berhenti naik taksi di Madinah tu. Dia tak nak pergi. Taksi tu muhung, dia kata ni sampai dah Madinah. Padahal nu baru masuk pintu Madinah, bukan masuk dalam bekal lagi. Jalan kaki pula mai ke masjid. Lepas tu pergi ke Madinah, jumpa Nabi teriak, keluar. Ada seorang orang tua mari hadiah dekat dia kain kiswah Kaabah. Ada besar papan ni lah, satu papan tu, kiswah Kaabah. Orang tu bagi tak tahu siapa. Ni benda pelik. Cara adat tak boleh. Kalau kita nak beli 30,000 pun orang tak jual. Tu benda yang Allah Ta'ala bagi, benda yang mencarikan adat. Tapi sekiranya Allah izin, bolehlah kepada seseorang itu. Tapi dia kata jangan bulan Facebook, jangan habaq ke orang. Pasal kalau orang tahu, tak larat nak layan orang mai keluar masuk. Aku tak kuasa. Dia kata orang Melaka ni cakap kasar, aku tak kuasa nak layan keluar masuk, tak nak. Habis. Tu maknanya Allah bagi boleh belaka. Kalau ikut adat kita, fikir tak logik, tak boleh, tak masuk akal kita. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala al-'ajzu 'anil mungkinin ma. Dan dengan demikian juga mustahil atas Allah Ta'ala lemah daripada menjadikan suatu mungkin. Mustahil Allah lemah pada buat mungkin ni. Kalau lemah, bohong, tak boleh terima, tak masuk akal kita. Seperti menjadikan langit dan bumi. Kalau Allah Ta'ala lemah buat langit bumi, bohong. Dan syurga, kalau Allah Ta'ala lemah buat syurga dan neraka, bohong. Dan menjadikan seumpama ini alam, kalau Allah Ta'ala lemah buat alam ni, bohong. Yang terlebih baik daripada ini alam, kalau orang kata Allah Ta'ala boleh buat takat ni, yang lebih lagi tak boleh, bohong. Kalau lebih pada ni Allah Ta'ala nak buat, boleh. Tu wajib kita kena i'tiqad. Mustahil Allah Ta'ala lemah buat makhluk. Mustahil Allah Ta'ala lemah buat sesuatu, walaupun sesuatu itu terlebih baik daripada yang ada sekarang ni. Kalau Allah Ta'ala nak buat, boleh. Tu pasal apa tak buat? Dah Allah Ta'ala tak kena, tak buat. Macam mana Covid ni? Covid ni kalau Allah Ta'ala nak bagi selesai hari ni pun boleh. Tak selesai. Dah tak sampai masa selesai. Gitu. Dan bermula. Jadi Allah Ta'ala buat satu-satu tu ada hikmah dia. Nak bagi ingat kat dia, nak bagi hati kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Setiap musibah nak bagi hati kita ni dekat
kepada Allah Ta'ala, tawakal kepada Allah Ta'ala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Tapi kalau Allah bagi musibah pun duk lalai, na'udzubillah, na'udzubillah, hati mati. Kita minta Allah Ta'ala hidupkan hati kita, supaya dapat kita memandang hak yang jadi ni Allah tentu Allah buat, dan Allah Ta'ala buat sesuatu tu pasti ada hikmah dia. Pasti ada hikmah dia. Jangan kita lari pada Allah Ta'ala. Habis. Ni bab musibah ni pun jadi berkelahi. Orang ni kata guni, orang ni kata guni, orang ni kata guni, orang ni kata lagu ni. Hikmah Allah Ta'ala buat ni supaya kita ni ingat dia, supaya kita ni rasa lemah, supaya kita ni berhajat kepada Allah Ta'ala, supaya kita ni bertawakal kepada Allah Ta'ala, supaya hati kita ni lebih bergantung kuat kepada Allah Ta'ala. Itu hikmah dia. Itu hikmah dia. Habis itu. Dan bermula berbetulan antara dua qudrah dan ajzu, itu daripada berbetulan. Ni berbetulan yakni berlawanan, dan bermula berbetulan yakni berlawanan antara qudrah dan lawan dengan ajzu, lemah, itu daripada berbetulan lawan antara dua dhid. Kerana kedua-duanya qudrah dan ajzu itu pada ahlu sunnah dua perkara yang wujudi, yakni sah pada pandangan mata kepala kita. Dia macam ni. Kalau kita faham qudrah tu wajib, ajzu tu lemah, tu mustahil, maka mustahil tu tak ada. Qudrah tu mesti ada di Allah Ta'ala. Baik, pasal apa pula ulama bahas macam ni? Dia kita kena etika Allah ada qudrah. Lagu tu wajib kita beriman. Baik, seandainya kita buat fardu takdir, sekiranya kalau tak ada qudrah, tentu lemah duk di diri Allah Ta'ala. Boleh ke? Tak boleh. Kalau tak ada qudrah, tentu lemah duk. Mustahil. Mustahil. Tu pasal apa tak ada lemah? Kerana di Allah Ta'ala ada qudrah. Ad-didda la yajtami'ani. Perkara yang berlawanan tak berhimpun pada satu perkara. Allah ada qudrah, tentu tak lemah. Allah ada qudrah, tentu tak lemah. Macam kita lah, kita ambil contoh kita. Kalau ada tenaga, tak lemah. Kalau lemah, habis tenaga kita. Dia lagu tu badan kita ni kalau ada qudrah tak lemah, kalau habis tenaga lemah. Dia macam tu. Baik. Maka kalau kita nak bagi kuat jasad kita, kena kuat rohani kita. Kita minta Allah Ta'ala kuatkan rohani kita. Macam mana? Tengok orang tua-tua. Tok Guru Haji Mat Isa almarhum rahimahullah ta'ala gerik hak kita pergi ziarah tu, meninggal. Dia kata selagi ada hayat, selagi ada tenaga, dia tak mau tinggal sembahyang jemaah sampailah Allah Ta'ala uzurkan dia. Tak lepi ya duduk atas katil. Tu pun duk zikir, tak tinggal, istiqamah sampailah husnul khatimah Allah bagi. Mati malam Jumaat, petang tu meninggal asar, insya tu ke bumi terus. Asap meninggal, insya ke bumi. Payah ada lagu tu. Ni Allah Ta'ala beri kemudahan kepada orang yang dekat dengan dia. Masa ada qudrah, dia tak lemah tu, dia jemaah, tak tinggal. Jalan kaki, kalau ada motor, tahan motor, tumpang. Kadang-kadang orang mai bawa dia, kadang-kadang anak dia balik, dia tumpang anak dia. Mesti dia berjemaah di Masjid Gri.
Sampailah dia lemah, dah tak ada tenaga dah, lemah. Semayang di rumah, duduk atas katil. Tu orang yang Allah Ta'ala muliakan dengan istiqamah dalam iman dan ta'at. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan juga kepada kita. Macam kita lah. Kalau Allah bagi taufik, tak maksiat. Kalau kurang taufik, buat maksiat. Lepas tu kita minta Allah Ta'ala kurniakan taufik. Tu kalau lemah, banyakkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan kita ni perlu sausana. Kalau lemah, jangan lama-lama duduk seorang. Iblis akan masuk di situ. Kena duduk dalam jemaah. Alaikum bil jamaah, kata Nabi. Betul pula kita pilih kawan untuk memimpin agama kita. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Lama tak main kawan WhatsApp. Lama tak main kuliah. Ada masalah apa? Ingatkan kita balik. Maka kita pun main. Dengan sebab kawan itu prihatin kepada kita. Lepas tu kita pula, kawan baik kita tak main, beli dulu kat dia. Selamat tak? Kalau kawan tu baik, bagus, alhamdulillah. Kita rapat dengan dia, dia tak main, kitab nak habis dah, kita beli kat dia. Kata, ni kitab untuk hang aku hadiah. Kan nak rugi RM10. Ataupun apa sahajalah yang berkaitan dengan kebajikan. Apa sahaja yang berkaitan dengan kebajikan, kalau ada kawan itu yang terlebih baik daripada kita, dia akan pimpin kita untuk menjadi baik. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Itu kita kena suhbah dengan ulama yang ahli khair, yang hatinya cenderung kepada akhirat. Kita kena rapat orang macam tu. Gaya kita ghalit, dia kata, kita ni tak boleh ghalit dengan dunia. Ingat hati kita. Banyak kita ni ketinggalan. Amal kurang, ibadah kurang. Apabila kita duduk dengan dia, kita akan insaf. Kita rasa nak buat baik, kita rasa nak buat kebajikan. Gitu. Itu pentingnya suhbah, bersahabat, berdamping dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar di dalam agama. Kadang-kadang kita kena pilih orang yang ada mata hati kerohanian ke arah akhirat. Kadang-kadang kita, itulah murabbi dia pesan, kita ni nak apa sebenarnya? Kalau nak masyhur, Allah Ta'ala bagi kat kita tu masyhur, ajak kita sampai jadi masyhur. Nak buat apa? Nak apa? Nak benda yang pelik-pelik. Allah Ta'ala bagi kat kita guru pelik, ajak kita sampai dapat benda pelik. Nak buat apa? Kita nak apa hidup ni? Kita nak redha Allah Ta'ala. Kita nak ilahi antal maqsudi wa ridhakat matlubi. Kita nak redha Allah Ta'ala. Maka kita minta doa kepada Allah supaya kita ni dapat orang-orang yang memimpin kita, supaya hati kita, zahir kita, hati kita dapat pi kepada jalan keredaan Allah yang sebenar-benarnya jalan keredaan. Itu barulah kita ni tak bermain-main di dalam agama ini. Cari orang masyhur, cari orang yang pelik-pelik, itu bukan tujuan kita. Ataupun yang banyak lagi, cari kuliah hak seronok. Dia kata ustaz ni seronok. Kuliah daripada mula sampai habis duk gelak boleh gelak jadi bukan tak boleh kita ambil sekali segala tu, tak apa. Tapi kita minta Allah Ta'ala bagi kepada kita guru kerohanian yang memimpin kita, kerohanian kita kepada Allah, kepada Rasul. Alhamdulillah, Allah bagi kat kita seperti seumpamanya Baba Khairul. Alhamdulillah. Dulu ni Syekh Fahmi dah meninggal dah, rahimahullahu ta'ala. Payah nak cari guru macam tu. Baru ni Syekh Nordin pergi ziarah makam Syekh Fahmi.
teriak, sedih. Syekh Nurdin ni sahabat dan merangkap adik-beradik kepada Syekh Fahmi. Anak saudara keponakan. Saya pun tak faham keponakannya ni lagu mana. Bahasa orang Indonesia. Anak menakan pupu lah kot. Lagu tu lah. Ada kaitannya. Itu guru-guru yang bawa kita ni kepada akhirat. Tak ada masyhur. Kalau orang tak puji dia pun tak apa. Kalau orang tak ke dia tak depan pun tak apa. Tak ada apa. Yang penting apa yang dia belajar, dia amal. Dan dia mengajak kita ni untuk beramal. Itu murabbi. Nah, itu kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita mendapingi guru-guru kerohanian. Kalau kita jauh hati kita dengan Allah, apabila kita duduk dengan mereka, ingat kepada Allah Ta'ala. Apabila kita sibuk dengan dunia, apabila kita duduk dengan mereka, ingat kepada akhirat. Jadi kita berhenti di situlah. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala al-'ajzu 'anil mumkinin ma wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'dhamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.